Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya tengok ada mereka yang bangkitkan isu China sudah kontrol kerajaan. Siapa kontrol kerajaan tak penting. Itu bukan satu isu. Isu dia, adakah kerajaan ini dibentuk melalui mandat rakyat? Dan ada tidak Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong yang telah melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri mengikut perlembagaan dan mengikut kuasa yang diberi kepada Agong. Ringkas cerita, ada ke kerajaan ini dan pelantikan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri sah atau tak sah berpandu kepada Perlembagaan Malaysia dan undang-undang. Itu yang perlu kita bincang. Membangkitkan isu China kontrol kerajaan menunjukkan yang mereka ni, yang bangkitkan isu ni jahil. They are ignorant. Dia orang jahil tentang sistem Malaysia dan sistem kita pilih kerajaan di Malaysia. Belajar dulu political science atau philosophy of politics, ya. Dan faham sistem Westminster System of Government atau Westminster Parliamentary System of Government yang diamal oleh Malaysia. Study that. Okay, study politics. Study the Malaysian Constitution. Baru bercakap. Kalau tidak, nampak sangat cakap ni ikut emosi, ikut sentimen dan tak berdasar kepada knowledge. Jahil. Mari kita kaji PRU 15 baru ini. Dan apa berlaku untuk membolehkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan Pakatan Harapan membentuk kerajaan. How did that happen? Tugas Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ialah untuk melantik Perdana Menteri yang pada hemat tuanku mungkin akan dapat sokongan majoriti dari 222 ahli parlimen. Tuanku has to use his judgment. Dan sokongan majoriti bermaknanya 112 ahli parlimen sekurang-kurang. Lebih tak apa. Pakatan Harapan menang 82 kerusi. Barisan Nasional menang 30 kerusi. Dan Perikatan Nasional menang 74 dan Sabah Sarawak juga ada menang lah. Gabungan Sabah, Gabungan Sarawak. So tidak ada orang boleh bentuk kerajaan. Tak ada orang yang menang 112. Tetapi Barisan Nasional telah tawar 30 kerusi mereka kepada Pakatan Harapan untuk bentuk kerajaan. Jadi 82 dari Pakatan, 30 dari Barisan, jumlah dia 112. Bermaknanya ngam-ngam. Pakatan Harapan sekarang sudah ada the minimum requirement untuk bentuk kerajaan, iaitu 112 kursi. Bila kita gabung Barisan dan Pakatan dan dapat 112. So berdasar kepada tu Agong lantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Menjadi tugas Anwar lah sekarang untuk panggil persidangan parlimen dan melalui persidangan parlimen kekalkan, confirm yang dia ada majoriti sokongan. Apabila parlimen bersidang, Anwar berjaya mendapat sokongan dari ahli parlimen. Dan yang penting sekali, apabila bajet dibentang ujung tahun, bajet dilulus dengan undi majoriti. So ini membuktikan Anwar memang ada majoriti sokongan dari ahli parlimen. Soalan dia, adakah betul Barisan Nasional 30 ahli parlimen sokong Anwar? Dari hemat tuanku, oleh kerana Ahmad Zahid Hamidi, Presiden Parlimen, telah mendapat power of attorney, PA, dari
ke semua ahli parlimen barisan, maka Ahmad Zahid Hamidi boleh bercakap dan mengundi bagi pihak semua ahli parlimen. Bermaknanya, satu undi dari Zahid sama dengan 30 undi dari keseluruhan ahli parlimen barisan. One vote equals 30 votes. Oleh kerana Zahid memiliki power of attorney, PA, dari semua ahli parlimen yang telah diberi sebelum pilihan raya. So sekarang ni ada orang kata bukan semua 30 ahli parlimen menyokong Anwar atau menyokong Pakatan. Mungkin sebahagian sahaja, not all. So maknanya Agong ditipu. Zahid bohong. Ini dia orang kata. Mana bukti? Bukti bahawasanya Zahid pegang PA untuk semua 30 ahli parlimen ada. Iaitu surat aku janji. Surat aku janji ditandatangani sebelum pilihan raya. Dan Zahid bawa surat aku janji itu, tunjuk ke tuanku, kata patut ada PA, power of attorney, dari semua ke-30. Sekarang ni tidak ada seorang pun ahli parlimen barisan, baik Ismail Sabri Yaakob ke, Hishamuddin Hussein ke, Muhammad Hassan ke, tak kisahlah. Tak ada seorang pun yang dikatakan separuh ahli parlimen barisan tak setuju. Tak ada seorang pun yang bersuara. Mereka diam. Bila Zahid kata saya mempunyai PA, power of attorney, dari semua 30 ahli parlimen, everybody senyap. Tak ada seorang yang keluarkan kenyataan ataupun buat press statement, kenyataan akhbar berkata, ya bohong, saya tak setuju, saya tak sokong, saya tak restui Pakatan Harapan dan tak sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Semua senyap. No statement, nothing. Ya. Tak ada seorang pun hantar surat kepada Agong memberitahu tuanku patut tak sokong Anwar ataupun Pakatan. Tak ada. Parlimen bersidang. Semua ke-30 ahli parlimen barisan hadir parlimen dan dalam parlimen dia orang senyap. Dia orang tak bantah, tak nafi, tak umum yang mereka tidak sokong. Mereka tidak mohon kepada speaker supaya kerusi mereka dipindah kepada blok pembangkang. Mereka duduk kerusi dalam blok kerajaan. Bermaknanya tindakan mereka, the silence is consent, dan tindakan mereka membuktikan mereka sokong Anwar ke semua 30 ahli parlimen. So berdasar kepada tu, Anwar Ibrahim mendapat 112 ahli parlimen tambah dengan gabungan Sabah dan gabungan Sarawak. Sekarang dia dapat 2/3 majoriti. Bukan saja majoriti tapi 2/3 majoriti. Tidak pernah di-challenge, tidak pernah dicabar, tidak pernah dinafi. Dan tak ada seorang pun, baik dari barisan ke, ataupun gabungan Sabah ke, ataupun gabungan Sarawak, yang bersuara, yang mengata, yang mengeluarkan kenyataan ataupun pengumuman yang mereka tidak sokong Anwar Ibrahim. So, end of story. Agong telah melaksanakan tanggungjawab tuanku di bawah perlembagaan. Selesai. Tutup buku. Okey. Ahli parlimen telah menunjukkan yang mereka sokong Anwar dan tidak ada seorang pun yang dikatakan sokong Anwar menafi dan mengatakan mereka tidak sokong Anwar. Especially 30 Barisan Nasional tadi itu. Tak ada seorang dari Barisan Nasional ataupun UMNO yang kata mereka tidak sokong Anwar. So implikasi dia orang sokong Anwar. So it's settled. Anwar is legitimate Prime Minister by the will of the people.
You kata ini bukan will of the people. Ini bukan mandat rakyat. Ini bukan kehendak rakyat. Ini kehendak ahli parlimen. Ahli parlimen ni ada kepentingan. Masing-masing mereka ni menyokong Anwar oleh kerana kepentingan diri sendiri. Ini bukan maknanya kehendak rakyat. It's not the will of the people. Siapa kata? Siapa kata? Rakyat ada hak mengundi. Mengikut perlembagaan, ya. Tiap-tiap rakyat Malaysia ada hak mengundi. Termasuk saya yang di Manchester sini. Saya pun ada hak mengundi. Dan saya mengundi. Tiap-tiap pilihan raya, saya mengundi. So, kita menjalankan tugas kita sebagai rakyat Malaysia dengan mengundi di dalam pilihan raya. Itu hak kita. Dan sesiapa yang sekat hak tu, yang cuba sekat kita dari mengundi, telah melakukan jenayah. It's a crime. You can get arrested. You can go to jail. You can be sent to jail. You tak boleh sekat sesiapa sekalipun dari mengundi. Hak kita. So, kita dengan hak kita, kita menjalankan tanggungjawab kita dan kita mengundi. 5 tahun sekali. Kita either undi pos ataupun kita pergi ke polling booth. Kita buang undi kita. Selepas kita sudah buang undi kita, habis tanggungjawab kita. We've done our job. Okay? Kita pilih siapa kita nak. Ada pilihan. 2 ke, 3 ke, 5 ke, 7 ke calon. Kita pilih. So atas kita nak pilih calon berdasar kepada apa? Kita tengok, oh ini orang Islam, saya nak orang Islam. Oh, ini parti UMNO, saya nak UMNO. Okay? Oh, ini DAP, saya nak DAP. You decide. What is the criteria you nak pilih untuk undi. Lepas tu you undi. Bila you sudah undi, tanggungjawab you selesai. 5 tahun kemudian baru awak kena laksanakan tanggungjawab. Sekali lagi, 5 years from now. In the meantime, kau duduk diam. Engkau dah jalankan tanggungjawab, engkau dah mengundi, that's it, end of story, okay? Apabila calon you menang, orang yang you pilih menang, maka you telah beri mandat kepada wakil rakyat tersebut. Sebab tu mereka dipanggil wakil rakyat. You have now given the mandate to the wakil rakyat. So wakil rakyat tu sekarang ni mewakili awak di dalam parlimen ataupun mungkin dalam DUN. So wakil rakyat tu sekarang berhak membuat sesuatu bagi pihak awak. Apa yang wakil rakyat tu buat ialah bagi pihak awak sebagai wakil kepada awak. Kalau awak tak suka keputusan dia atau tindakan dia, awak tunggu lagi 5 tahun. Pilihan raya akan datang, PRU 16, jangan undi untuk dia. Undi untuk orang lain. Tapi awak dah undi untuk dia, so dalam 5 tahun ni, dia ada kuasa untuk buat apa dia nak bagi pihak awak. Sebab awak beri mandate kepada dia. So apabila wakil rakyat tersebut membuat keputusan untuk sokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, atau sokong Pakatan Harapan membentuk kerajaan, wakil rakyat tu membuat keputusan bagi pihak awak. So maknanya ini keputusan awak. Dia wakil awak saja. Dia mewakili awak. Keputusan tu is your decision. Rakyat decision. You tak boleh kata saya tak setuju tentang tindakan dia. Saya tak setuju tentang keputusan dia untuk lantik Anwar. Ataupun sokong Anwar. Tak. Awak sudah tidak ada hak. Awak sudah transfer hak awak kepada dia. Bila awak transfer hak awak kepada dia, dia boleh buat apa saja dia nak dalam nama awak. So, apa dia buat sama dengan awak yang buat. Kalau itu awak tak setuju, tak apalah. Next election, jangan undi untuk dia. Itu sajalah maknanya. So now, sekiranya katalah DAP ni blok besar dalam kerajaan, okey, tapi dia tidaklah. DAP ni ada 1/3. 1/3 tu
So kalau you ambil of course Sabah dan Sarawak non-Bumi Putera tu ramailah, dalam PKR pun ada non-Bumi Putera. Tapi di isu DAP ni ada 1/3 misalnya dari kerusi dalam parlimen, ya. Ataupun tak pun 1/3 dalam 20% dari kerusi parlimen tu. Itu mandate rakyat. Kalau mereka ada 50% pun lah kata orang Cina, ada 50% dari kerusi parlimen misalnya. Ataupun mereka kontrol kabinet dan sebagainya. Itu mandate rakyat. Rakyat telah beri mandate kepada wakil rakyat. So sekarang ni apa mereka buat is a mandate rakyat. You tak boleh nak complain. You tak boleh nak sungut. You yang undi untuk mereka. So apa mereka buat ni is you yang buat, bukan mereka yang buat, awak yang buat. If you're not happy, then next election undi orang lain lah. So kalau you rasa China ni kontrol kerajaan, Melayu ni lemah. 75% pengundi China undi untuk DAP. 75%. Orang Melayu undi untuk 10 parti. So kalau China kuat tu, okey lah tu. Tak salah lah. Sebab bila 97%, apabila 97%, hampir 100% orang Cina, pengundi Cina undi untuk DAP, they deserve the power. Yang you ni, orang Melayu ni, undi untuk 10 parti. Kalau you rasa you tak puas hati, next election, PRU 16, semua orang Melayu undi untuk satu parti. Okeylah kata kita ambil UMNO sebagai contoh. 100% orang Melayu undi untuk UMNO. Jangan undi untuk Bersatu ke, PAS ke, ataupun Amanah ke, ataupun Warisan ke, atau mana-mana parti Melayu di Sabah Sarawak. Hanya undi untuk UMNO. Kalau awak rasa awak tak mau UMNO, dah pilih nak PAS, okey? 100% orang Melayu semua undi untuk PAS. Jangan undi untuk parti lain. 100%. So biar parti lain ni dapat 0. Amanah 0. UMNO 0, Bersatu 0. Tapi kalau you nak undi untuk 10 parti dan China 97% undi untuk DAP saja, so kita kena bagi dia dominate lah, no choice. Ini keputusan rakyat. Ini mandate rakyat. Kita kena hormati mandate rakyat walaupun Melayu hilang kuasa. That's called democracy. Itu konsep demokrasi. Dalam demokrasi, kita kena rela hilang kuasa supaya kita boleh mengamalkan pilihan kita. That is what is happening. So, bila saya tengok orang Melayu ni duk komplain, duk sungut, duk kata China control kerajaan. Saya kata, apa benda ni? Orang Melayu ni cakap apa benda? Bukankah itu keputusan kita? Bukankah kita yang telah mengundi sedemikian? Kayu sungguhlah orang Melayu ni. Mereka yang buat, mereka pula komplain. Assalamualaikum. Salam sejahtera.